Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah boleh menolak nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen dalam masa terdekat. Pensyarah Undang-Undang dan Polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof menggariskan 4 faktor yang boleh dijadikan asas kepada penolakan Seri Paduka untuk tujuan membubarkan Parlimen. Pertama, katanya, Perdana Menteri ketika ini tidak mewakili sebuah parti atau gabungan parti secara solid kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah dianggap mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Namun kini, jika Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen, ia belum mewakili keseluruhan anggota Jemaah Menteri yang mewakili kerajaan, maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan ia tidak dibuat secara kolektif, sedangkan perlembagaan memberikan penekanan kepada konsep tanggungjawab bersama seperti di bawah Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Sebab penolakan kedua pula, katanya, sebagaimana keputusan Yang di-Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran Parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Kepentingan awam boleh merujuk kepada beberapa faktor termasuk ketidaksesuaian pilihan raya umum PRU dilaksanakan pada musim tengkuju dan faktor pembaziran jika PRU di peringkat Parlimen tidak berjalan serentak dengan pilihan raya peringkat Dewan Undangan Negeri DUN di beberapa negeri. Faktor ketiga, tindakan Yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan Parlimen serta-merta walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah seperti peruntukan Perkara 32, katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata, faktor keempat, penolakan pembubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim tengkuju dan PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan serta risiko pembaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan Yang di-Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa, katanya. Maka mengambil kira 4 faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Adalah lebih baik bagi Perdana Menteri untuk mengutamakan keputusan kabinet berbanding keputusan partinya. Jika Yang di-Pertuan Agong pernah menolak nasihat Perdana Menteri dan kabinet untuk mengisytiharkan darurat pada Oktober 2020, maka tidak mustahil baginda juga menolak pembubaran Parlimen jika dinasihatkan oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat ini, katanya. Beliau mendakwa sungguh pun kabinet tidak setuju pembubaran dilaksanakan, namun tidak mustahil Perdana Menteri akan bertindak juga mengikut kehendak partinya yang mahukan Parlimen dibubarkan segera.